Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, agak-agak orang yang sehebat Abu Bakar, tentu dah Abu Bakar ni ahli syurga, betul tak? Tentu. Quran sebut tentang dia, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kamu berduka cita, Allah bersama dengan kita. Nabi beritahu Abu Bakar. Agak-agak doa apa Nabi beritahu Abu Bakar yang mungkin ajaib, segala keajaiban ni kadang-kadang yang dicari sebagian orang. Ini ada satu doa ajaib, kita dengar di petua tu pun bersimpui-simpui doa tu. Sebab tu doa Nabi ni dia ajar kita akan ada taste dia, kita akan ada zauq dia. Selain daripada doa yang Nabi ajar, mungkin bunyi macam menarik, tapi kadang-kadang dia rakik, Arab kata rakikah, maksud dia macam rapuh, tidak selaras dengan bahasa. Orang sehebat Abu Bakar, mungkin orang expect kalau Nabi bagi tahu ke dia, mungkin doa yang sekali sebut sungai terbelah ke, laut terbelah ke, boleh berjalan atas angin ke. Tengok apa doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar, yang semua kita dah hafal doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nabi kata, kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kezaliman yang banyak maksud banyak buat dosa. Dalam sebagian riwayat zulman kabira, dengan kezaliman yang besar, yakni dosa itu besar. Abu Bakar buat dosa, Nabi ajar dia sebut semua hamba berdosa depan Tuhan. Lagikan Abu Bakar, Nabi ajar doa ni. Orang yang sentiasa follow Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. No one can forgive my sin except you. Tak ada orang yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali tuan-tuan, sebagai mungkin kita sebut dalam bahasa Melayu ni ampun. Ampun ni satu perkataan maksud macam maaf. Tapi perkataan Arab ghafar, dia bukan macam maaf. Ghafar maksud dia tutup, dia kambus, supaya orang tak nampak salah tu. Kalau tidak kerana Allah kambus dosa kita, tak ada saya boleh pergi kuliah depan tuan-tuan, tak ada kita pun boleh jadi AJK masjid, kata imam. Semua kita terdedah pada dosa. Tapi oleh kerana Allah itu Ghaffar, Ghafur, Allah itu pengampun, dan kita memohon beristighfar kepadanya, meminta supaya dia mengampunkan kita. Dan perkataan Ghaffar, Ghafara itu dia memadamkan, mengambus dosa itu. Maka kita kata wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengambus dosa ini melainkan Engkau. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa ini melainkan Engkau. Tuan-tuan, kalau Allah ampun kambus dosa kita, sebesar mana orang cuba pun sukar kita ditewaskan. Tapi kalau Allah buka dosa kita, sehebat mana kita tutup pun ia terbuka. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunkanlah aku dengan satu keampunan dari sisimu.
keampunan memang dari sisi Allah. Tapi doa ini very nice. Sehingga apabila kita ungkap, kita terasa keampunan itu dari sisi Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunkanlah aku, kambuskan dosaku, satu keampunan, satu petutupan dari sisimu. Warhamni, tolong kesian ke aku. Have mercy on me, tolong kesian ke aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Al-Ghafur, yang sangat the forgiving, Ar-Rahim, the merciful, yang sangat mengampunkan dan sangat pengesian. Macam mana perasaan hamba ketika dia sujud apabila dia ungkapkan ungkapan ini di dalam kesunyian malamnya? Macam mana perasaan hamba ketika dia ungkapkan hal ini di dalam salatnya? Dia akan terasa kerendahan diri dia hamba, perlunya dia kepada keampunan Allah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesiapa yang membaca Quran dan Sunnah, dia akan tahu tidak ada kalimat yang akan mengangkat hamba yang sehebat istighfar dan memohon keampunan. Tidak ada kalimat yang melapangkan rezeki hamba sehebat istighfar. Tidak ada kalimat yang melapangkan dada, menyebabkan Allah mendatangkan apa yang kita sangka dan tidak sangka sehebat istighfar. Sebab itu dengan istighfar, mohon ampun pada Allah, segala harapan yang lain Allah bawa datang kepada kita. Percayalah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata pada kaumku, kata Nuh. Allah rakamkan dalam surah Nuh supaya kita tahu, tak payah pergi cari buku jampi tok lebay pesan apa petua. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, minta ampun pada Tuhanmu, istighfar, dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dengan kamu minta ampun dia hantar langit menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan membanyakkan untuk kamu harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia bagi untuk kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Hamba Allah yang membaca istighfar yang seperti ini dan istighfar yang lain, tuba liman wujida wajada sahifatu, tuba liman wajada sahifatu bi kasratil istighfar atau kama qala. Beruntung orang yang mendapati di dalam catatannya banyaknya istighfar atau istighfaran katsira, mendapati di dalam sahifah, dalam catatannya istighfar yang banyak. Tuan-tuan, dengan istighfar yang banyak, segala yang lain Allah datangkan. Tak payahlah pergi petua, pergi kubur apa semua, duk panggil wali semua ni merepek. Istighfar. Sehari berapa banyak yang manusia mampu, kita mampu? 100, 200, 1000, 2000, 3000. Kadang-kadang 1000 istighfar tak sampai pun, setengah jam pun tak sampai. So tuan-tuan kira istighfar, astagfirullah, tapi elok-elok, bukan astagfirullah nak kira bagi cepat habis kiraan tu, tapi istighfar dengan makna memang memohon keampunan daripada Allah.
Sesiapa yang melaziminya berterusan, dia akan rasa keajaiban dalam hidup dia. Dia akan melihat hal-hal yang dia tak sangka akan didatangkan kepada dia, perkara-perkara yang besar dan keuntungan dan nikmat yang dia tak duga. Lazimi istighfar. Ini bukan buku petua, ada beli satu orang petua, dia bagi sanad, kena pergi jumpa dia tengah malam. No. Nas Quran. Hatta insan seperti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, dia tanya Nabi, apa doa? Ini mesti hanya Abu Bakar ada yang ni, ada riwayat ni. Maksud dia tanya Nabi, apa benda doa? Bagi tahu satu doa, aku nak doa. Nabi tak kata kau doa, Nabi kata kau istighfar. Kau doa ni keampunan. Humbleness. Zalamtu nafsi zulman kathira. I have wronged myself. I have greatly wronged myself. Aku telah bersalah kepada diriku dengan kesalahan yang banyak. Maka mudah-mudahan kalau orang seperti Abu Bakar, Nabi SAW ajar hal ini kepadanya, mudah-mudahan kita juga sentiasa melazimi istighfar ni. Hadis ni ada beberapa hal. Yang pertama kita tengok fadilatus, kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, fadilatus sa'il, orang yang tanya tu hebat. Fadilatul mas'ul, orang yang ditanya itu hebat. Nabi SAW. Fadilatul mahal, tempat yang dia tanya tu hebat. Nak tak di mana ni doa ni? Letak dalam salat. Cuma Nabi tak beritahu tang mana. Maka bolehlah satu orang ketika dia sujud tengah malam sendirian je, mungkin dia ulang yang ni banyak-banyak ke, ataupun nak berapa kali baca, ataupun ketika dia sedang semayang bersama dengan imam, sebelum bagi salam dia baca doa ini. Ini termasuk di dalam apa yang Abu Bakar telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan mempelajari salat berdasarkan hadis dan sunnah. Bukan tak bagus belajar buku-buku perukunan apa, tapi kadang-kadang bila belajar kita tak jumpa hal ini. Tapi bila kita belajar salat, sifat salat Nabi daripada hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa banyak perkara-perkara yang diajar oleh Nabi yang menjadikan salat itu lazat dan doa itu sangat lazat, terutama apabila seorang bersendirian dengan Allah, sujud, salat tahajud dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam.